Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 4 operasi set. Dan kita akan lihat satu lagi standard pembelajaran, iaitu kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Dalam video yang lepas, kita dah lihat tentang persilangan set dan juga pelengkap bagi persilangan set. Kali ini kita akan lihat 5 soalan praktis kendiri bagaimana kita akan menggunakan maklumat yang kita dah belajar untuk menyelesaikan masalah melibatkan persilangan set. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Gambar rajah Venn menunjukkan set A, iaitu ahli kelab seni, dan set B ahli kelab sains. Jika diberi bahawa bilangan set A adalah 15 dan bilangan bagi set B ialah 22, hitung nilai X. Okey, untuk soalan A, hitung nilai X. Jadi, kita perlu lihat kepada maklumat yang diberi dalam soalan di mana NA. Okey, NA adalah bilangan untuk ahli kelab seni, iaitu bilangannya adalah 15. Okey, seperti yang kita lihat, 8 tambah 7 adalah 15. Dan bilangan untuk ahli kelab sains ialah 22. Okey, yang ni adalah ahli kelab sains, 22. Jadi, untuk menghitung nilai X, okey, jadi kita perlu lihat di sinilah, iaitu 7 tambah X adalah sama dengan 22. Okey, iaitu bilangan set B. Okey, bilangan set B. Jadi, X sama dengan 22 tolak 7, kita akan dapat X sama dengan 15. Okey, jadi sekarang kita dah tahu X sama dengan 15. Okey, soalan B. Soalan B, dia nak jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains. Bila dia nak jumlah ahli bagi kelab seni, okey, kelab seni dan kelab sains, maksudnya dia nak semua unsur bagi set A dan set B, iaitu A. Okey, set A kita perlu tambah dengan set B. Okey, jadi kita lihat daripada gambar rajah Venn ni, kita boleh lihat dengan jelas unsurnya adalah 8, kita tambah dengan 7 tambah dengan 15. Okey, jadi jawapannya adalah 30 orang. Okey, boleh faham untuk soalan yang pertama? Kita lihat pula soalan kedua. Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains dan 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran. Jika 8% daripada murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut, okay, kita ada 3 soalan lah. Jadi yang ni kita perlu lihat dahulu soalan yang diberi. Kita ada bilangan semua murid adalah 150 dan maklumat diberi dalam bentuk peratus. Jadi yang ni kita kena kira dahulu. 40% yang lulus sains. Okey, cikgu tulis di sini. Lulus sains adalah 40%. Jadi dalam bentuk peratus, kita dapatkan bilangan dia daripada 150. Okey, jadi kita akan dapat 60 untuk yang lulus sains. 30% lulus kedua-dua mata pelajaran. Jadi yang ni lulus sains dan matematik. Okey, lulus sains dan matematik. Okey, 30 per 100, kita darab dengan 150. Okey, yang ni kita dapat 45. Okey, 45 orang. Dan satu lagi maklumat yang diberi ialah 8% gagal kedua-dua ujian tersebut. Okey, gagal. Gagal sains matematik 8%. Okey. Jadi, 8 per 100 daripada 150. Okey, yang ni kita permudahkan. Okey. Kita dapat 12 orang. Kalau nak lebih mudah,
kita juga boleh melukis gambar rajah van. Okey, katakan cikgu nak melukis gambar rajah van di mana kita ada 2 set lah. Okey. Lihat di sini kita ada set semesta. Katakan yang ni sains, lulus sains, yang ni lulus matematik. Kita transfer maklumat kita ni dalam bentuk gambar rajah van. Okey, kita lihat pada persilangan dahulu. Lulus sains dan matematik maksudnya yang berada di kawasan tengah ni lah. Dia lulus sains, dia lulus matematik. Dan untuk lulus sains sahaja 60. Okey, lulus sains maksudnya yang ni. Termasuk 45. Jadi untuk yang lulus sains sahaja, okey, lulus sains 60, kamu kena tolaklah dengan 45. Iaitu kita akan dapat 15 yang lulus sains sahaja. Jadi yang 45 ni yang lulus sains dan matematik. Okey, yang ni dah ada. Gagal sains matematik. Okey, gagal maksudnya dia duduk luar lah. 12. Okey, sekarang kamu perlu tahu dahulu berapakah bilangan murid yang lulus matematik sahaja. Okey, cikgu labelkan sebagai X. X ni adalah yang lulus matematik sahaja. Okey, lulus matematik sahaja. Okey, jadi daripada gambar rajah untuk dapatkan yang lulus matematik sahaja, oleh kerana kita dah ada bilangan semua 150, kita tolaklah dengan 15, tolak 45, tolak 12. Jadi kita akan dapat, okey, 150 tolak 15, tolak 45, tolak 12, kita dapat 78. Okey, jadi di sini cikgu isikan X ni dengan 78. Untuk semak balik, kamu kena tahu bila kita tambah ni semua, kita mesti dapat jumlahnya 150. Okey, sekarang kita dah ada semua maklumat tu. Okey, kita lihat soalan A. Bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Okey, jadi yang lulus matematik sahaja 78. Yang lulus kedua-duanya 45. Jadi yang lulus mata pelajaran matematik, kita perlu tambahlah 78 kita tambah dengan 45. Jadi jumlahnya ialah 123 orang. Okey, itu soalan A. Kita lihat pula soalan B. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Okey, hanya lulus mata pelajaran sains ialah kawasan yang ni saja. Okey, seperti yang kita dah lihat tadi. 60 tolak 45 iaitu jawapannya adalah 15 orang. Okey, dan soalan C. Okey, soalan C cikgu tulis bawah ni. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Okey, yang hanya lulus mata pelajaran matematik kita dah cari tadi. Iaitu kita dapat 78 orang. Okey, boleh faham? Untuk lebih mudah, cikgu galakkan kamu melukis dalam bentuk gambar rajah van. Soalan yang ketiga, sebuah kedai kain mengadakan jualan murah bagi menghabiskan stok kain batik yang berwarna merah, hijau dan biru. Hasil jualan menunjukkan sebanyak 210 orang membeli kain batik tersebut. Okey, jika sebanyak 70 orang membeli kain batik berwarna hijau sahaja, 13 orang kedua-dua kain berwarna hijau dan biru, 50 orang membeli kain batik berwarna biru sahaja dan 15 orang membeli kedua-dua kain batik berwarna hijau dan merah. Tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain batik tersebut dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Berapakah bilangan orang yang membeli kain batik berwarna merah sahaja? Okey, soalan pun dah cukup memeningkan kamu. Jadi kita perlu transfer maklumat ni dalam bentuk yang kita lebih jelas. Okey, yang perlu kamu tahu adalah semuanya adalah 210 orang. Okey, kita tulis dahulu maklumat. Yang pertama dia bagi. Okey, 70 orang membeli hijau sahaja. Okey, hijau sahaja. Okey, hijau sahaja 70. 13 orang membeli kedua-dua hijau dan biru. Okey, hijau dan biru adalah 13.
Okey, seterusnya 50 kain batik biru sahaja. Okey, biru sahaja ada 50. Okey, 15 membeli hijau dan merah. Okey, hijau dan merah ada 15. Seterusnya, tidak ada yang membeli ketiga-tiga kain batik tersebut dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Okey, maksudnya merah dan biru adalah set kosong lah. Okey, tidak ada yang beli merah dan biru. Soalannya, berapakah bilangan orang yang membeli kain batik berwarna merah sahaja? Jadi seperti tadi juga, cikgu galakkan kamu membuat gambar rajah van supaya kita boleh nampak dengan jelas maklumat yang diberi dalam bentuk ayat tadi. Okey, jadi kita akan lukis 3 bulatan mewakili 3 set, iaitu mewakili merah, hijau dan biru. Okey, yang ni katakan kita mewakili hijau, yang ni kita mewakili biru dan yang ni kita mewakili merah. Okey, kita lihat di sini. Yang ni hijau, biru, merah. Okey, sebab apa cikgu tak buat persilangan merah dan biru? Sebab tidak ada unsur. Okey, merah dan biru cikgu tak buat persilangan lah sebab set kosong. Jadi kita lihat maklumat yang kita ada. Hijau sahaja 70. Okey, 70 di sinilah sebab hijau sahaja. Hijau dan biru maksudnya persilangan antara hijau dan biru kita ada 13. Biru sahaja ada 50. Okey, biru sahaja duduk sini. Okey, hijau dan merah ada 15. Okey, hijau dan merah ada 15. Okey, tu je maklumat yang kita ada. Dan sekarang soalan kita nak bertanya untuk yang membeli warna merah sahaja, iaitu andaikan cikgu letak sebagai X. Jadi sekarang kita nak tahu bilangan X lah. Okey, bilangan untuk X. Jadi sekarang ni kamu dah ada bilangan semua 210. Jadi nak tahu yang merah sahaja, kamu perlu tolakkan semualah. 210 kamu tolak dengan 70. Okey, tolak dengan 13. Tolak 50. Okey, 50 tolak dengan 15. Jadi kita akan dapat untuk yang merah sahaja iaitu 62. Okey, boleh faham? Soalan keempat, diberi set semesta ialah murid tingkatan 4, set K ialah murid yang suka bermain piano, set L ialah murid yang suka bermain biola, dan jika bilangan bagi set semesta ialah 35, bilangan set K ialah 15, bilangan set L 9 dan bilangan persilangan antara K dan L ialah 5, hitung bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua alat muzik tersebut. Okey, soalan macam ni pun sama, kamu buat dalam bentuk gambar rajah van. Okey, katakan kita buat gambar rajah van segi 4 ni. Okey, kita ada set K dan set L. Okey, jadi cikgu buat 2 bulatan lah. Dan sekarang kita masukkan bilangan yang diberi berdasarkan soalan. Okey, yang ni kita lihat dahulu. Bilangan bagi K ialah 15, bilangan bagi L ialah 9 dan bilangan persilangan antara K dan L ialah 5. Jadi 5 kita perlu tulis di sinilah sebab persilangan antara K dan L. Okey. Jadi sekarang oleh kerana K ialah 15, nak tahu kawasan K sahaja, 15 kamu perlu tolak dengan 5. Okey, jadi yang di sini ialah 10. Sama juga untuk L, bilangannya 9 untuk semua. Untuk tahu kawasan yang ni saja, kamu perlu tolak dengan 5, iaitu kita dapat 4. Jadi sekarang soalannya, hitung bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua alat muzik. Maksudnya kawasan yang di luar daripada K dan L. Okey, pelengkap lah. Jadi sekarang, daripada sini kita boleh lihat bilangan murid. Okey, bilangan murid tidak suka bermain kedua-dua. Okey, tidak suka bermain kedua-dua alat muzik. Okey. Jadi daripada sini kita dah tahu bilangan semuanya ialah 35. Okey, jadi 35 kamu perlu tolak dengan 10.
Okey, tolak dengan 5, tolak dengan 4. Jadi 35 tolak 15 kita akan dapat 35 tolak 19 kita akan dapat 16, iaitu bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua alat muzik. Seterusnya soalan yang terakhir, sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini, 20 orang ahli bermain dengan acara beregu dan 26 orang ahli bermain dalam acara perseorangan. Hitung bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Okey, yang ni mudah saja. Seperti tadi juga, cikgu galakkan kamu untuk membuat gambar rajah van supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okey, yang ni adalah set semester. Kita ada set untuk beregu dan juga set untuk perseorangan. Okey, katakan di sini cikgu wakilkan untuk beregu R. Okey, ni set R. Dan untuk perseorangan, cikgu buat S. Okey, ni set R, ni set S. Okey, kita lihat di sini maklumat yang dibagi. Bilangan set semesternya adalah 38. 20 orang ahli bermain acara beregu, 26 ahli bermain secara berseorangan. Okey, jadi sekarang dia tak bagi yang main kedua-dua acara. Yang tu kita nak cari. Jadi yang ni cikgu gantikan dengan satu pun boleh ubah untuk bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara. Jadi yang ni tadi 20. Jadi 20 kita perlu tolak dengan X. Okey, yang ni beregu. Okey, yang ni beregu sahaja. Yang ni beregu dan perseorangan. Jadi untuk perseorangan sama juga 26 kamu perlu tolak dengan X. Sebab apa? Yang ni 26 tu adalah jumlah yang bermain perseorangan. Sama macam beregu. 20 tu adalah jumlah yang bermain acara beregu. Jadi sekarang kita nak tahu bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara, iaitu bilangan X. Jadi kita dah tahu bilangan untuk set semester, iaitu semua adalah 38 orang. Jadi kita tambah ni 20 kamu tolak X. Okey, 20 tolak X. Tambah X. Tambah 26 tolak X. Dia akan samakan dengan jumlahnya 38. Iaitu bilangan set semester. Okey, jadi yang ni 20 tambah 26 tolak X sama dengan 38. Okey, 46. 46 tolak 38 sama dengan X. Kita akan dapat X ialah 8. Jadi, bilangan ahli. Okey, kita tulis jawapan dia. Bilangan ahli terlibat kedua-dua acara. Okey, terlibat kedua-dua acara adalah seramai 8 orang. Okey, boleh? Dengan 5 contoh soalan penyelesaian masalah melibatkan persilangan set, cikgu harap cikgu dapat membantu kamu memahami tajuk persilangan set dengan baik. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.